nanti katal. Cepat buang. Hah? Kena buang juga? Yalah, nanti semua sayur mati, Ma. Tengok-tengok dia makan. Habis sayur kita. Buat ni dimakan. Kau ni memang tak suka binatang ya? Hayya, jangan cakap banyaklah. Buang sajalah. Macam mana nak buang? Tadi cakap tak boleh pegang. Macam mana, Mimi? Mas sini. Pada kelas yang lepas, pada siri yang pertama, kita telah pun mempelajari berkaitan dengan perundangan dan juga pengurusan makhluk perosak tanaman. Pada siri yang kedua ini, kita akan mempelajari pula berkenaan dengan apakah kawalan yang boleh kita gunakan ataupun apakah kaedah yang boleh kita gunakan untuk mengawal perosak tanaman. Okey, di sini terdapat 7 kaedah, di mana kaedah yang pertama iaitu kawalan kultur, yang kedua adalah kawalan fizikal, yang ketiga adalah kawalan biologi, yang keempat adalah kawalan kimia, yang kelima adalah kawalan racun organik, yang keenam adalah secara perundangan, dan yang ketujuh adalah pengurusan perosak bersepadu ataupun kita namakan PPB. Okey, kita akan bincangkan secara lanjut berkenaan dengan kaedah ini pada slide yang seterusnya. Jom layan. Kaedah pertama yang kita akan bincangkan adalah dengan menggunakan kaedah kawalan kultur, di mana kaedah ini mengganggu perkembangan dan juga kitaran sesuatu hidup perosak tadi. Okey, kemudian ianya menyekat perosak untuk mendapatkan bekalan makanan. Dan yang seterusnya adalah ianya mendedahkan perosak kepada keadaan yang tidak sesuai. Okey, apa yang kita boleh lakukan? Okey, yang pertama kita boleh melakukan proses pemugaran tanah. Okey, yang kedua adalah mengadakan penggiliran tanaman. Yang ketiga, kita hendaklah menanam tanaman perangkap. Yang keempat adalah dengan mengadakan tanaman campuran. Yang kelima adalah penggunaan varieti yang resisten. Apa maksud resisten? Maksudnya yang tahan. Dan yang keenam adalah kita dikehendaki menjaga kebersihan ladang. Amalan pemugaran tanah akan menyebabkan perosak akan musnah apabila terkena dengan alat pemugaran. Perosak juga akan mati apabila terdedah kepada matahari. Kerana melakukan pemugaran, tanah yang di bawah akan diterbalikkan. Perosak juga akan mati dimakan oleh burung ataupun pemangsa lain. Kemudian pemugaran juga merosakkan perumah perosak seperti tikus. Amalan kedua di dalam pengawalan secara kultur, kaedah kultur adalah dengan melakukan penggiliran tanaman, di mana kita hendaklah menanam tanaman yang berlainan secara bergilir. Okey, seterusnya adalah ianya sesuai untuk perosak yang menyerang tanaman yang spesifik sahaja. Contohnya kalau dia serang pokok cili, dia akan serang pokok cili je. Jadi apabila kita tanam dengan pokok jagung, ia akan lari ke tempat lain yang mempunyai tanaman cili. Itu maksudnya kepentingan kita perlu melakukan penggiliran tanaman. Okey, seterusnya adalah perosak akan mati kerana sukar mendapatkan makanan tersebut. Amalan yang ketiga yang boleh kita amalkan di dalam kaedah kultur ini adalah dengan menanam tanaman
perangkap. Apakah dimaksudkan dengan tanaman perangkap? Tanaman perangkap ini adalah tanaman yang boleh menarik perhatian kepada makhluk perosak. Okey, contohnya tanaman tadi mempunyai ciri-ciri seperti warna yang menarik, boleh menghasilkan bau, dan ini boleh menarik perhatian perosak. Okey. Jadi biasanya tanaman perangkap ini adalah tanaman yang mempunyai nilai ataupun harga yang lebih rendah jika dibandingkan dengan tanaman utama yang kita tanam tu tadi. Okey, amalan yang keempat yang kita boleh gunakan dalam kaedah kawalan kultur adalah tanaman campuran. Kita menanam tanaman campuran, iaitu menanam lebih daripada 2 jenis tanaman dalam satu kawasan, di mana contohnya kita menanam tanaman serai wangi, bawang, kemangi dan juga bunga tahi ayam yang akan menjauhi perosak daripada tanaman utama. Amalan yang kelima adalah menggunakan varieti yang resisten. Maksudnya resisten di sini adalah kita gunakan baka daripada tanaman yang tahan daripada serangan perosak dan juga penyakit. Dan amalan yang keenam adalah menjaga kebersihan ladang, iaitu membersih ladang dengan menghapuskan perumah perosak. Okey, kita tengok pula apakah kesan kawalan kultur yang kita amalkan. Iaitu kesannya yang pertama adalah ianya dapat mengurangkan kos pengeluaran. Yang kedua pula adalah ianya mengurangkan penyebaran penyakit dan juga perosak tanaman. Yang ketiga adalah ianya meningkatkan kesuburan tanaman. Yang keempat adalah hasil tanaman tidak dicemari dengan bahan kimia, sebab kita tak gunakan sebarang bahan kimia. Okey, yang kelima, ianya memerlukan banyak tenaga buruh kerana penggunaan jentera adalah terhad. Dan yang terakhir itu yang keenam, kesannya adalah keberkesanan hanya dapat dilihat dalam jangka masa yang panjang. Dia berbanding dengan sekiranya kita menggunakan kaedah kimia, kesannya adalah serta merta. Tapi jika kita mengamalkan kaedah kawalan kultur ni, kesannya kita dapat tengok dalam jangka masa yang panjang. Kaedah yang kedua di dalam pengawalan makhluk perosak dan juga penyakit tanaman adalah dengan menggunakan kaedah kawalan fizikal, di mana kawalan ataupun kaedah ini menggunakan alatan dan juga keadaan fizikal. Dia tidak menimbulkan sebarang kesan sampingan, kemudian ianya mudah dilaksanakan. Tetapi bagi melaksanakan kawalan fizikal ini, kita memerlukan modal pada peringkat permulaan dia tu agak tinggi sedikit bagi membeli peralatan. Okey, keberkesanannya hanya untuk sementara sahaja. Okey, pada gambar yang kita tengok tu, gambar di atas tu kan, ianya menunjukkan di mana salah satu aktiviti pengawalan perosak dengan menggunakan kaedah fizikal. Itu yang pertama, gambar pertama tu dia menggunakan cahaya sebagai perangkap serangga perosak. Okey, gambar yang di bawah tu pula adalah dengan menggunakan plastik berpelekat yang terang yang akan menarik minat perosak kepada plastik tersebut. Jadi bila dia menarik, dia akan pergi dekat plastik tu. Jadi plastik tu mempunyai pelekat, jadi dia akan melekat pada plastik tersebut. Okey, video pada slide ini menunjukkan cara macam mana ataupun bagaimana jambu batu dan petola dibalut, sama ada kita boleh menggunakan plastik ataupun surat khabar.
Seterusnya kita akan lihat apakah kesan kawalan fizikal. Itu yang pertama adalah tidak akan menyebabkan kualiti hasil lepas tuai rosak. Yang kedua adalah kesannya adalah terus kepada perosak. Yang ketiga pula tiada kesan sampingan. Yang keempat mudah untuk kita kendalikan. Dan yang kelima adalah memerlukan modal yang tinggi bagi membeli dan menyelenggara alat dan juga jentera yang kita gunakan. Kaedah kawalan perosak dan penyakit yang ketiga adalah dengan menggunakan kaedah biologi, di mana ianya memperkenalkan musuh semula jadi ataupun ejen biologi untuk membunuh perosak, seperti kita menggunakan parasitoid, yang kedua adalah pemangsa, yang ketiga adalah patogen. Bagi penggunaan pemangsa, di mana kita menggunakan mangsa untuk memburu, menangkap dan juga memakan mangsanya. Mangsanya tu maksudnya perosak kepada tanaman kita tu. Seperti kita menggunakan kumbang kura-kura yang memakan afid, dan seterusnya kita menggunakan lelebah untuk memakan lelompat benah perang. Yang kedua adalah penggunaan parasitoid, di mana kita menggunakan serangga yang hidup di dalam badan perosak, di mana serangga ni yang kita guna ni dia hidup dalam badan perosak, kemudian dia akan makan perosak tu daripada dalam, kemudian perosak tu akan mati. Okey, contohnya kita gunakan penyengat untuk menyerang ulat beluncas Parasa lepida, iaitu perosak kepada tanaman kelapa sawit. Jika kita tengok pada gambar di bawah itu menunjukkan parasit Cortesia Plutella yang menyerang kompompong Plutella xylus tyla. Yang ketiga adalah penggunaan patogen. Apa maksud patogen? Okey, patogen merupakan satu organisma seni ataupun mikro, iaitu mempunyai saiz yang kecil, di mana dia masuk di dalam badan perosak, kemudian boleh mendatangkan penyakit kepada perosak, dan perosak tu akan mati akhirnya. Di mana contohnya gambar di bawah tu kita menggunakan kulat Beauveria bassiana untuk menghapuskan benah perang. Okey, kamu tengok tu gambar yang sebelah kiri di bawah itu adalah sebelum diserang oleh kulat, dan gambar yang sebelah kanan pula menunjukkan gambar benah perang selepas diserang oleh kulat tadi. Seterusnya kita akan tengok apakah kesan kawalan biologi, iaitu satu kaedah macam mana kita nak mengawal jumlah perosak dan juga penyakit. Okey, kesan yang pertama adalah kesihatan manusia tidak akan terjejas kerana makanan yang diambil itu tadi selamat untuk dimakan, kerana kita tidak mengguna sebarang bahan kimia. Okey, yang kedua adalah ianya efektif dalam jangka masa yang panjang. Yang ketiga adalah nutrien di dalam tanah akan bertambah akibat daripada perkumuhan daripada binatang yang kita bawa masuk tu tadi. Okey, kemudian seterusnya adalah komuniti asal akan terjejas kerana adanya spesies yang baru ini, kerana berlakunya persaingan di antara satu sama lain. Okey, yang seterusnya adalah haiwan lain juga turut dimusnahkan. Okey, contohnya kamu menggunakan pemangsa seperti burung jelapang. Okey, burung jelapang ni bukan hanya tikus saja yang dimakan. Ada juga
haiwan-haiwan lain turut dimakan. Okey, kemudian yang akhir sekali adalah keberkesanan hanya dapat dilihat dalam jangka masa yang panjang. Untuk 4 kaedah yang lain yang seterusnya kita akan berjumpa kembali pada siri yang ke-3.